Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Afifah Afrina binti Wan Abdul Samad dari Diploma Pasca Siswazah Pendidikan sesi 2023-2024 ingin membentangkan berkaitan isu-isu semasa pendidikan dalam negara dari perspektif sosiologi pendidikan yang dianalisis. Baiklah, tajuk artikel jurnal yang dibincangkan di sini adalah berkaitan isu dan cabaran dalam pelaksanaan pendidikan peringkat rendah dan menengah pendekatan Malaysia semasa pandemik COVID-19. Jurnal ini telah dikaji oleh Ainul Afzan binti Ramli dan Ishaq bin Haji Abdul Rahman yang diterbitkan pada tahun 2021. Setelah diteliti, kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Asas pendidikan sama ada di peringkat rendah maupun menengah adalah sangat penting untuk membangun modal insan dan generasi masa kini yang seimbang dari sudut rohani, jasmani, emosi, intelektual dan sosial. Walau bagaimanapun, seperti yang sudah diketahui, sistem pendidikan yang dilaksanakan di negara ini mengalami perubahan drastik dan terjejas teruk akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan semua institusi sekolah terpaksa ditutup sepenuhnya berikutan fenomena yang berlaku. Perubahan yang berlaku ini turut mempengaruhi kehidupan sebuah masyarakat. Salah satu faktor yang membawa perubahan melalui sosialisasi adalah melalui pendidikan. Kajian ini telah membuat penelitian berhubung strategi yang telah diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sebagai peneraju sistem pendidikan negara dalam melaksanakan pelbagai inisiatif yang terbaik bagi mengatasi isu-isu dan cabaran yang timbul dalam sektor pendidikan negara. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa isu pendidikan dalam negara dari perspektif sosiologi pendidikan yang cuba diketengahkan oleh pengkaji di dalam artikel jurnal ini. Antaranya adalah isu yang melibatkan guru itu sendiri. Sebelum terjadinya wabak COVID-19, guru-guru di semua peringkat institusi dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam keadaan yang baik serta mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Namun begitu, selepas terjadinya wabak yang melanda negara, semua PDP perlu diatur dengan sebaiknya demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Oleh sebab itu, atas arahan daripada pihak atasan berikutan berlakunya fenomena COVID-19 ini, sesi PDP masih perlu dijalankan, namun guru-guru perlu membuat persediaan yang sewajarnya serta menyusun kaedah PDP yang bersesuaian untuk diadaptasikan kepada semua pelajar. Malah, guru-guru perlu memainkan peranan iaitu akur untuk mengajar mengikut takvim persekolahan yang telah dipinda oleh pihak kerajaan bagi memenuhi keperluan semua pihak. Selain itu, berikutan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian ini masih baru diadaptasikan dalam sistem pendidikan di negara. Pastinya ia mempunyai impak yang negatif, termasuklah keluhan yang didengari daripada banyak pihak seperti guru, ibu bapa dan murid. Hal ini kerana tidak semua guru mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang jitu dan mencukupi bagi mengendalikan proses PDP secara dalam talian. Lebih menyedihkan, terdapat guru yang tidak mempunyai pengetahuan asas bagi menggunakan peranti digital untuk digunakan secara dalam talian berbanding dengan kelas yang diadakan secara bersemuka di dalam bilik darjah. Diseteru, bagi mengatasi perubahan sosial yang berlaku ini, guru-guru perlu mengubah suai pendekatan pengajaran secara bersemuka di dalam bilik darjah kepada pengajaran dari rumah di samping mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, pelbagai pendekatan PDP secara atas talian boleh diaplikasikan oleh guru-guru kepada para pelajar seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube dan sebagainya. Tambahan pula, aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram juga boleh digunakan bagi memudahkan proses interaksi sosial antara guru-guru dengan ibu bapa, penjaga ataupun pelajar. Samping itu, proses pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian tidak hanya menjadi isu kepada tenaga pengajar, malah ianya turut dirasai oleh segelintir ibu bapa yang mana mereka terdiri daripada kelas sosial yang pelbagai. Bagi ibu bapa yang tidak berkemampuan dan tinggal di kawasan pedalaman, sememangnya tidak mempunyai peranti digital dan akses internet mencukupi bagi menampung kos pembelajaran anak-anak mereka. Oleh yang demikian, perkara ini pastinya mengundang kebimbangan dalam kalangan ibu bapa dalam memastikan proses
pembelajaran anak-anak mereka berjalan dengan lancar dan tidak ketinggalan atau tercicir dalam mana-mana mata pelajaran. Malah, ibu bapa yang tidak mahir dan tiada pengetahuan asas dalam menggunakan akses internet turut sukar bagi membantu proses pembelajaran anak-anak mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar, pastinya mempunyai kemudahan dari segi akses internet dan juga peranti digital. Dewasa ini terdapat banyak kajian tentang isu dan cabaran dalam pelaksanaan pendidikan semasa COVID-19. Antara isu yang diambil oleh pengkaji dalam kajiannya adalah menurut Nur Fauziana 2020, pelbagai aplikasi atau platform digital boleh digunakan oleh ibu bapa dan guru untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Sehubungan itu, proses PDP memerlukan kerjasama yang jitu daripada semua pihak, terutamanya dari segi pengetahuan tentang teknologi maklumat, penyediaan peranti digital, capaian internet yang berkualiti bagi mengukur pencapaian pelajar di peringkat rendah maupun menengah. Pernyataan ini disokong oleh WAN 2020 yang menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian memerlukan murid kepada peranti digital untuk meneruskan kelangsungan proses PDP. Murid secara tidak langsung memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada ibu bapa untuk mengakses sepenuhnya sesi pelajaran dalam tarian, sama juga seperti ibu bapa. Mereka juga perlu dididik dalam penggunaan peranti digital bagi membimbing anak-anak mereka. Seterusnya, pandangan yang dikemukakan oleh Rahayu ETAL 2020 yang menjelaskan bahawa guru-guru perlu membuat persediaan yang rapi bagi menghadapi perubahan yang sentiasa berubah dalam dunia pendidikan. Oleh itu, guru-guru hendaklah bersedia mendepani arus pemodenan dalam sektor pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan mengikut keperluan semasa dan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Kajian yang dilakukan oleh Najib ETAL 2020 pula menyatakan terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka yang ingin melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Antaranya adalah masalah capaian internet yang agak terhad. Apabila proses pembelajaran dilakukan secara serentak, kesukaran guru bagi mendapatkan bahan pengajaran dalam talian di samping guru dan murid tidak mempunyai kemahiran digital yang sesuai bagi menampung proses mengajar dan belajar dalam talian. Kesan daripada itu akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sukar. Dalam pada itu, impak daripada penularan wabak COVID-19 ini, semua pihak yang berkepentingan seperti guru, ibu bapa dan murid perlu memainkan peranan yang sewajarnya bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat dijalankan sebaik mungkin. Walaupun agak sukar untuk guru menerima perubahan dalam kaedah pengajaran, namun dalam krisis ini tiada jalan maupun alternatif lain selain menyesuaikan diri dan menerima perubahan tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai solusinya, selepas daripada pembukaan semula institusi rendah maupun menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyeru agar semua pihak sama ada guru, ibu bapa dan murid perlu mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan agar sesi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan selamat. Guru dan murid diseru untuk mengamalkan pencarakan fizikal agar wabak COVID-19 dapat dibendung dan demi mengelakkan daripada ia terus menular. Bagi mencegah wabak COVID-19 ini, sebarang aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan, core kurikulum dan sebarang aktiviti yang melibatkan orang ramai seperti perhimpunan turut tidak dibenarkan sama sekali. Sebagai inisiatif yang lain bagi membantu ketidaksamaan sosial dalam kalangan masyarakat adalah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM boleh menyediakan kelengkapan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan guru dan murid. Contohnya dengan menyediakan peranti digital dan akses internet yang mencukupi bagi mereka yang tergolong dalam keluarga yang tidak berkemampuan. Oleh itu, guru-guru perlu bersedia menerima segala perubahan sosial yang berkemungkinan berlaku agar proses PDP yang melibatkan interaksi antara guru dan pelajar dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Di samping itu, bagi ibu bapa juga, mereka perlu menambah pengetahuan mereka mengenai kaedah penggunaan teknologi pada masa kini bagi membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran secara atas talian. Kesimpulannya,
sistem pendidikan di negara mengalami perubahan yang drastik akibat berlakunya penularan COVID-19 yang mana semua institusi peringkat rendah maupun menengah perlu ditutup sepenuhnya. Sebaliknya, proses pengajaran dan pembelajaran tetap perlu dilaksanakan mengikut garis panduan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan demi memastikan kesihatan dan keselamatan guru dan murid terus terpelihara. Oleh demikian, bagi mengekang penularan wabak COVID-19 adalah penting bagi semua pihak untuk memberikan kerjasama yang padu dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dengan sebaiknya dan berjalan dengan lancar. Justru itu, sesebuah organisasi dalam institusi sosial berperanan penting dalam menyelesaikan segala isu yang timbul dalam sesi pembelajaran di samping memastikan pada sekitaran sosial yang melibatkan guru dan pelajar berada dalam keadaan yang baik. Di samping itu juga, seorang guru perlu memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi bagi ibu bapa dan pelajar bagi memastikan semua pihak dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran secara atas talian supaya pembelajaran yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan baik dan berkesan.